Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurin Afrina Aiman binti Muhammad Nazri dan saya dari kelas DPIH 1C. Saya akan bercerita tentang pengenalan. Pada era globalisasi kini, terdapat banyak makanan yang kita masih ragu-ragu tentang status halalnya. Lebih-lebih lagi, terdapat banyak spekulasi tentang isu halal dan haram di Malaysia. Masyarakat juga gemar menyampaikan atau memviralkan berita yang tidak sahih di media sosial. Sebagai contoh, di Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Ia akan menyebabkan orang ramai percaya dan ragu-ragu untuk mengambil makanan yang diviralkan tersebut. Kesan daripada perbuatan yang sedemikian, orang ramai yang ingin tahu tentang kesahihan berita tersebut, mereka akan bertanya soalan bertubi-tubi kepada pihak JAKIM. Tambahan pula, pada masa kini terdapat banyak variasi makanan dan minuman yang kita tidak tahu akan statusnya dan juga bahan yang terkandung di dalamnya. Contohnya, bahan yang digunakan untuk membuat makanan itu adalah haram ataupun tidak, ataupun cara pemprosesan itu sempurna ataupun sebaliknya, kerana Islam telah menetapkan jika kita menyembelih daging, haruslah disembelih mengikut syarat-syarat yang tertentu dan perlu mengikut hukum syarat yang dibolehkan. Hal ini kerana kita tidak tahu dari mana sumbernya datang, dan dahulu kala ada beberapa isu yang mengatakan bahawa beberapa syarikat mengeluarkan status halal yang palsu, lalu mereka meletakkan status halal yang palsu tersebut di produk mereka, di produk makanan mereka. Dengan adanya isu seperti ini, pihak JAKIM telah mengeluarkan dan mengesahkan dataan yang sahih pada Facebook rasmi JAKIM. Orang awam boleh merujuk ke akaun rasmi JAKIM tersebut untuk mengetahui tentang status halal sesuatu makanan. Jadi dengan adanya akaun rasmi Facebook JAKIM, orang awam boleh merujuk ke akaun rasmi JAKIM tersebut untuk mengetahui tentang status halal sesuatu makanan, kerana JAKIM telah mengeluarkan banyak info di akaun rasminya. Semasa yang berterusan di Malaysia adalah mengenai halal dan pensijilan halal. Sejauh manakah sesuatu itu dianggap halal dan bagaimanakah sijil halal di Malaysia dikawal dengan diselia? Mengenai soalan yang pertama, laman web Kerajaan Malaysia telah menyediakan penerangan ringkas mengenai jenis makanan halal, di mana semua makanan dianggap halal kecuali perkara-perkara yang berikut. Kumpulan kami telah memilih isu makanan yang paling mendapat sambutan di Malaysia pada ketika dahulu. Isu yang pernah diperkatakan itu adalah McDonald. Hal ini kerana syarikat McDonald telah mengeluarkan pelbagai jenis makanan, minuman dan pencuci mulut dan sebagainya. Tambahan pula, isu ini dibangkitkan lagi apabila ada segelintir masyarakat mengeluarkan pernyataan tentang daging yang diproseskan oleh syarikat McDonald itu menggunakan bahan yang tidak halal, iaitu daging babi. Selain itu, isu McDonald ini telah terbangkit apabila ada penular mengatakan bahawa McDonald telah bekerjasama dengan Israel. McDonald memberi sedikit daripada hasil jualan mereka kepada Israel, iaitu berbentuk wang ringgit. Dengan bantuan itu, Israel mudah untuk memberi peralatan untuk berperang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afsu Zahra binti Norman dan saya dari kelas DPIH 1C. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang isu. Antara isu yang berlaku di McDonald ialah isu daging orang Islam yang dimasukkan sekali ke dalam daging burger McDonald. McDonald telah diviralkan berkenaan dengan daging orang Islam di Palestin telah dimasukkan sekali ke dalam daging McDonald, dan ia telah tersebar di media sosial seperti WhatsApp dan Facebook, dan ramai pengguna di luar sana yang percaya tentang isu palsu tersebut. Dan pada tarikh 19 September 2016, JAKIM telah pun memberikan keterangan rasmi di Facebook mereka bahawa perkara tersebut tidak benar sama sekali, kerana daging burger McDonald yang terdapat di pasaran Malaysia merupakan 100% buatan tempatan. Dan JAKIM juga telah menegaskan bahawa McDonald Malaysia merupakan pemegang sijil halal yang sah sehingga ke hari ini. Yang kedua, isu kopi di McDonald mempunyai lemak babi. McDonald Malaysia telah diviralkan berkenaan dengan kopi di kedai mereka mempunyai lemak babi, dan McDonald Malaysia telah pun memberikan kenyataan rasmi terhadap isu tersebut, di mana mereka telah pun menafikan sekeras-kerasnya tentang dakwaan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Selain itu, JAKIM juga telah memberikan penjelasan rasmi di Facebook mereka bahawa isu kopi McDonald mengandungi lemak babi
adalah tidak benar sama sekali kerana pengurusan dan kawalan bahan mentah bagi setiap premis adalah berbeza mengikut negara dan isu tersebut sama sekali tidak melibatkan McDonald Malaysia. Yang ketiga, isu ramuan produk McDonald mempunyai lemak babi. Isu McDonald Malaysia mempunyai ramuan LM10 ataupun lebih dikenali sebagai lemak babi di dalam mayones mereka telah pun diviralkan di media sosial dan dakwaan tersebut tidak betul sama sekali kerana McDonald Malaysia telah pun mengeluarkan penjelasan rasmi bahawa kesemua produk-produk yang dihidangkan di restoran mereka tidak mengandungi LM10 seperti yang telah diviralkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, serta mereka telah pun memberikan jaminan bahawa kesemua produk yang dikeluarkan oleh McDonald Malaysia adalah 100% halal oleh JAKIM. Isu yang terakhir iaitu isu yang keempat, isu makanan di McDonald penuh syubhah dan tidak halal. Perkara ini telah pun tular di media sosial apabila Ustaz Abu Syafiq mengatakan makanan di McDonald penuh syubhah dan tidak halal. Tapi kenyataan beliau telah pun dipersoal oleh seorang pengguna di mana pengguna tersebut mengatakan bahawa McDonald Malaysia mempunyai sijil halal yang sah dan Ustaz Abu Syafiq mengatakan JAKIM tersilap dalam hal ini dan memohon supaya JAKIM mengkaji semula tentang status halal di McDonald. Dan apabila perkara ini berlaku, JAKIM telah pun memberikan keterangan bahawa McDonald Malaysia merupakan pemegang sijil pengesahan halal yang sah sehingga ke hari ini. Selain itu, perlu diketahui juga bahawa proses pengeluaran sijil pengesahan halal Malaysia bukanlah mudah seperti yang dianggap oleh orang luar kerana proses tersebut mengambil kira setiap ramuan di dalam pengeluaran sesuatu produk dengan teliti oleh pakar syariah dan juga teknologi makanan. Baiklah, ini sahaja isu McDonald yang dapat saya kongsikan di dalam projek kali ini. Sekian, terima kasih. Dalam episod yang lepas, kita dah tahu siapakah pembekal-pembekal di McDonald's. Kepada siapa yang tak tengok lagi tu, bolehlah klik link dekat bawah ni untuk tengok. Tapi yang pentingnya, kita nak tahu bagaimana ayam dan daging itu diproses. Atau cara penyembelihan itu sendiri. Ketahuinya selepas ini. Untuk memahami lagi dengan lebih jelas tentang proses penyembelihan dan pemprosesan, kita berjumpa dengan Ustaz Muhammad Khairuddin yang merupakan penasihat halal bebas McDonald's. Jadi Ustaz, sebelum tu saya nak tanya Ustaz. Okey. Boleh Ustaz terangkan lagi setiap langkah dan proses penyediaan untuk penyembelihan ini? Untuk menjadikan satu sembelihan dan penyediaannya halal, nasnya adalah daripada Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Okey Ustaz, sebagai seorang ayah, adakah Ustaz yakin dengan cara penyediaan makanan di McDonald's? Ya, saya setelah melihat segala proses penyediaan, perbekalannya, maka saya sangat yakin dan saya tidak ragu-ragu untuk membawa anak-anak dan keluarga saya dan makan di McDonald's ini. Ustaz, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Begitulah merupakan penerangan daripada Ustaz Muhammad Khairuddin. Sekarang ini, jom kita pergi ke McFood. Assalamualaikum Cik Sabri. Salam. Lama tunggu Cik Sabri. Baru lagi. Untuk pengetahuan semua, Cik Sabri merupakan wakil daripada McFood Services Malaysia Sdn Bhd, iaitu pengeluar terbesar bagi produk ayam dan juga daging lembu untuk McDonald's Malaysia. Okey, sekarang ni kita nak ke mana Cik Sabri? Sana Cik Sabri? Ya. Jom. Kita masuk tangan dulu. Pegang lutut sebagai Tolak je ya. okey. Basahkan. Kemudian ambil sapu. Okey, sekarang kita pergi ke bilik salin pakaian. Boleh. Sini tempat ni. Dalam ni Cik Sabri. Okey, sekarang kita kena tukar uniform. Jadi Cik Sabri,
siapa yang menetapkan tahap kebersihan di sini? Ini adalah garis panduan McDonald Malaysia sendiri. Dan bagi McFood Services, ianya adalah penting bagi menjaga kualiti dan keselamatan makanan yang kami proses. Konsep halal itu sendiri termasuklah mempraktikkan tahap kebersihan yang tinggi. Cik Sabri, macam mana pula dengan bahan-bahan lain yang dicampur? Macam mana kita nak pastikan halal ataupun tidak? Soalan yang bagus. Mari ikut saya. Tempat apa ni Cik Sabri? Macam dapur je. Inilah dapur tempat kita menguji produk. Oh. Untuk maklumat, setiap produk yang dikeluarkan, kita mesti mendapat sijil halal dari tempat kami. Sekejap ya. Maaf Cik Sabri. Ini merupakan produk McDonald yang kita keluarkan yang mana mendapat sijil halal. Contohnya beef patties dan juga chicken McNugget. Dan ini hanyalah sebahagian sahaja yang saya tunjukkan. Maksudnya semua ni halal lah Cik Sabri? Ya, memang halal. Dan dijamin oleh Pak Datuk. Baik Cik Sabri, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Sama. Itu dia cara pemprosesan ayam dan daging sehingga menjadi produk yang sedia untuk dimasak. Dan bagaimana ban dibuat. Setiap langkah memang halal dari awal hingga akhir. Saya dah tengok sendiri dah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadira Izzati binti Tajuddin daripada kelas DPH 1C. Saya akan menerangkan cara untuk menyelesaikan isu. Untuk semua isu yang telah diberitahu oleh saudari Afrin Zahra sebentar tadi, kita boleh menyelesaikan semua isu itu dengan menggunakan prinsip halal dan haram oleh Dr. Yusuf Al-Qadari. Antara prinsip yang kita boleh gunakan ialah prinsip asas sesuatu adalah harus. Di dalam prinsip ini ada mengatakan hukum asas setiap sesuatu itu adalah harus dan dibolehkan, dan setiap perkara itu tidak diharamkan kecuali terdapat nas-nas yang sahih tentang pengharamannya. Jadi, di dalam hal ini, pihak JASIM sendiri sudah mengeluarkan kenyataan bahawa McDonald itu sendiri adalah halal dan merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia, dan tidak ada sumber yang jelas mengatakan bahawa daging, mayonis dan kopi di McDonald itu adalah haram. McDonald sendiri juga mengeluarkan kenyataan yang mereka menggunakan bahan 100% dijamin halal, dan para pembekal daging mereka juga turut dianugerahkan tanda kesihatan veteriner oleh Jabatan Veteriner. Ini bermakna mereka menepati segala peraturan pemeriksaan veteriner. Selain itu, mereka juga mematuhi standard kualiti dan keselamatan makanan yang ketat bagi memastikan hidangan dan disajikan itu adalah bermutu tinggi. Maka hukumnya adalah harus dan boleh dimakan. Jadi, sekiranya terdapat maklumat yang tidak pasti, jangan kongsi dan rujuk kepada pakar untuk menetapkan kesahihannya. Jadi, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Nazri dari kelas DPH 1C. Saya akan menceritakan pendapat ulama dan hukum berkaitan syarikat McDonald. Pada beberapa tahun lepas, telah wujudnya beberapa isu pemboikotan syarikat McDonald kerana mereka mengatakan bahawa syarikat McDonald mempunyai perkaitan dengan Israel. Dan terdapat juga beberapa isu yang mengatakan bahawa bahan yang digunakan oleh McDonald tidak halal. Terdapat beberapa pandangan ulama, antaranya ulama contemporary
Ulama kontemporari mengatakan cara terbaik yang dikira aman pada zaman ini adalah dengan melakukan pemboikotan dari membeli barangan semua syarikat di bawah telunjuk mereka. Terdapat beberapa ulama dari Arab Saudi pula mengeluarkan kenyataan bahawa boikot hanya boleh dilakukan dengan perintah daripada kerajaan, tetapi majoriti menyokong pemboikotan itu sebagai satu tindakan yang syarikat McD tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan Israel dan bahan yang digunakan adalah 100% halal dan telah disahkan oleh JAKIM. Seterusnya adalah hukum. Hukum memboikot produk Yahudi dan Amerika ini adalah diwajibkan ke atas semua umat Islam sejagat. Akan tetapi, ianya lebih tepat ditetapkan sebagai satu usaha yang digalakkan sahaja. Usaha ini dianjurkan sekadar kemampuan keseluruhannya tanpa memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan masyarakat Islam yang lainnya. Sebagaimana dalil yang telah menyebut, Iza ta'arada mafsadatani ru'i a'damuha dororan birtikabi akhomihima, yang bermaksud apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya. Dalil ini merumuskan bahawa masyarakat ataupun sesebuah institusi perlu membezakan di antara hukum dan keutamaan. Jika boikot ini lebih banyak manfaatnya untuk kemaslahatan, maka haruslah dilaksanakan boikot. Namun, jika lebih banyak kemaslahatatannya bagi masyarakat, maka ianya haruslah dipertimbangkan dengan teliti. Hal ini demikian kerana berkemungkinan terdapat pihak yang akan mengalami kerugian akibat pemboikotan ini. Lebih-lebih lagi terhadap marhain yang dalam kesusahan. Assalamualaikum, nama saya Dalia Akilah binti Bejo dari kelas TPIH 1C. Jadi kesimpulannya di sini, kita sebagai pengguna yang bijak perlulah merujuk kepada pihak yang berbawa seperti JAKIM untuk mendapatkan kepastian terhadap status halal makanan dan minuman tersebut sebelum menyebarkan sesuatu isu di laman sosial agar tidak menimbulkan sebarang fitnah. Selain itu juga, jika kita ragu-ragu terhadap status halal makanan dan minuman tersebut, kita digalakkan untuk tidak memakan makanan tersebut. Pada prinsipnya, semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini adalah halal untuk dimakan dan diminum, kecuali ada larangan dari Allah yang terdapat di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap benda yang ada di permukaan bumi menurut hukum asalnya adalah halal, kecuali kalau ada larangan secara syar'i. Makanan dan minuman yang halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna untuk kita, untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Hasil dari minuman dan makanan yang halal adalah membawa berkah barokah meskipun jumlahnya yang sedikit. Makanan dan minuman yang haram selain dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga mengandungi banyak mudarat daripada kebaikan. Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui dan memahami kaedah-kaedah yang berkaitan dengan status halal dan haram dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Melalui kefahaman ini, kita dapat mengenal pasti status makanan ataupun minuman yang diambil supaya selaras dengan tuntutan konsep halalan thayyiban. Oh my god, my handphone. Di mana pengguna tersebut? Tetapi majoriti menyokong pemboikotan itu sebagai satu tindakan yang ya Allah, semua umat Islam sejagat. Akan tetapi ianya lebih tepat ditetapkan sebagai satu usaha yang digalakkan sahaja. Usaha ini dianjurkan jika kita ragu-ragu terhadap status makanan dan minuman halal tersebut. Apa aku sebut ni? Okay. 2 hours later. Dah. Kacau. Mereka kacau.